Ya Allah, saya cuma nak kau redha engkau, nak kau sayang saya. Kalau engkau sayang saya, sayalah manusia yang paling bertuah dalam dunia ni. Kalau engkau tolak saya, tak terima saya manusia yang paling rugi, paling menyesal. Jadi kita nak Allah sayang kita. Itu matlamat hidup kita. Walau apa pun jadi, orang suka ke tak suka, orang faham ke tak, orang nak tahu ke tak nak tahu, tak payah, tak penting. Apa yang penting, Allah maafkan kita ke tak. Itu yang sebenarnya. Tapi kita manusia, kita memang terkesan kalau orang cakap pada kita. Kita memang gembira kalau orang puji kita. Kita sedih kalau orang keji kita. Tapi sebenarnya hidup ni akhirnya cuma satu, keredaan Allah SWT. Dalam dunia orang boleh panggil kita nama yang baik atau nama yang tak baik. Itu panggilan manusia, dia tak tentukan apa-apa. Tapi di akhirat bila kita mati, Allah kata, wahai hamba aku redha pada kamu. Kita orang paling bertuah sekali. Tentu kita berusaha jadi hamba Allah yang baik. Jadi sabar. Air mata untuk Allah ni dapat pahala, air mata untuk mak ayah dapat pahala. So jangan rasa menyesal, nangis, penat nangis. Tak. Nangis untuk agama ni, dia kata air mata dapat padamkan api neraka. Kalau kita nangis macam ni bagus. Walaupun penat sikit nanti, sakit kepala, sesama, tapi dia sebenarnya sangat baik. Dia ubat hati kita. Sekali nangis ni bagus. Kalau tak nangis, kita jadi sakit, kita pendam, kita cuba mungkin kita cuba ketawa, kita senyum, tapi kita simpan kan. Ada orang dia sayang orang tu sampai tak nak tengok kubur dia, tak nak tahu, tak nak tengok, dia cuba nak lupakan. Tapi sebenarnya dia, dalam hidup dia akan rasa ada benda kurang lah hidup, tapi tak tahu apa dia. Apa yang kurang tu, itulah yang kita simpan. Bila kita menangis, dia obat. Menangis ni obat. Dan orang paling kuat menangis ialah Nabi Muhammad SAW. Orang kedua kuat menangis, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang ketiga yang banyak nangis, Sayyidina Umar Al-Khattab ni saya sebut sekali lalu, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Semua sahabat-sahabat ni banyak menangis. Yang menangis ni obat, hadiah daripada Allah. Itu kau dapat nangis sikit-sikit malam-malam, sorang-sorang, cakap dengan Allah, ya Allah, saya mengadu pada engkau, saya minta maaf. Saya cuma hamba engkau yang biasa, banyak buat salah, buat silap. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu engkau sayang saya, engkau kasihkan saya. Siapa lagi nak share? Siapa teringin nak share? Share apa-apa? Ada? Siapa teringin? Belum? Ada? Tak ada? Teringin? Nak share? Siapa nak share? Mana-mana lah. Tadi akak tadi mengangkat tangan. Tak jadi. Tak terlarat dah. Tak termampu. Sikit lagi. Boleh last ni. Assalamualaikum. Saya ni anak yang kedua bongsu lah, tapi dalam adik-beradik kira saya yang bongsu lah. Jadi mak saya tak ada, umur saya 17 tahun. Ayah saya tak ada, umur saya 19 tahun. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya mak tiri. Mak tiri saya ni, saya sayanglah dia kan. Walaupun dia tu sengal ubi, palang, tapi saya tetap sayang dia. Saya anggap dia macam mak saya sendiri. Walaupun dia bukan yang lahirkan saya, dia jaga saya. Saya sakit, sekarang ni pun saya sakit sebenarnya. Dia lah yang nyusah payah sebab saya. Adalah Ustaz, dia lah. Boleh cakap? Ya, tak. Allah sayang semua sekali. Jadi kita niat jaga solat, jaga agama, jaga Islam, hidupkan sunnah Nabi SAW. Boleh semua sekali Mudah-mudahan Allah SWT terima. Baik, mari kita dekat-dekat tutup sikit. Ustaz saya Putra cerita sikit satu kisah pendek sahabat, apa-apa nasihat tu kita doa. Lepas tu saya nak bagi buku dulu ni, hadiah buku. Saya nak share buku. Saya tak ada buku apa nak bagi hadiah. Buku doa boleh? Buku doa ada dah. Manzil ada. Manzil ni bagus baca. Dalam Sahih Abu Daud ada satu jumpa Nabi, dia macam ada penyakit, macam sakit lah, sakit yang berat lah. Walaupun termasuk gila, kalau dia baca salah satu obat dia, salah satu. Doktor mesti pergilah. Apa-apa pun doktor jangan tinggalkan hospital. Doa. Saya share sikit doa tu. Boleh buka buku doa tu, saya ajar. Lepas tu buku 11 amalan kaya tu saya hadiahkan. Saya ada 9 buku. Ni buku yang ke-9. Yang ke-9. 11 amalan kaya. Buku saya yang baru hadiah. Dah lama dah tulis buku semenjak mula-mula dulu
tahun yang lepas. Dapat buku 11 amalan kaya tu. Tu saya hadiahkan. Buku tu bacalah. Baca bab 1 je dah rasa kaya. Lepas tu tak payah baca dah. Baca bab 1 je. Lepas tu ni buku doa. Buku doa tu, buku kuning. Buku kuning. Keluar rumah, saya share doa. Keluar rumah, kaki kiri. Baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Muka surat 2. Buku kuning, muka surat 2. Buku kuning, muka surat 2. Bismillahi, cuba baca ikut saya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapa baca doa ni, Allah beri 4 perkara. Allah jaga dia, cukupkan rezeki, jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kemudian kalau hilang apa-apa sedih, muka surat 9. Siapa baca, Nabi kata kalau sedih, Allah beri pahala dan gantikan apa yang hilang. Setiap kali sedih, baca. Ada pahala macam mula-mula sedih. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjar ke atas musibah ini, gantikan dengan lebih baik. So bacalah doa tu. Kalau sedih, seorang sahabiah, suami dia meninggal, baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi SAW. Abang saya laptop, baca-baca dapat laptop baru. Baca Rumi pun boleh. Nanti pelan-pelan boleh baca yang tu lah, belajar yang jauh-jauh itu. Masya Allah. Cukuplah doa tu, saya share 2 lah. Dah malam-malam nampak penat dah kan. Sedih ni jadi penat nak tidur. Tidur awal nanti kita boleh sembahyang tahajud. Tahajud ni 2 rakaat, Allah ampunkan semua dosa. Dapatkan buku tu, nanti bacalah, saya hadiah kat semua tu. Boleh nasihat sikit. Ustaz saya putra. Nasihat, lepas tu saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak hati nak nasihat apa. Saya datang niat semata-mata nak belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ialah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian yang kita semua lalu, semua Nabi dah lalu dah. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda Allah sayang. Makin banyak ujian yang Allah bagi, makin sayang Allah dekat dia. Kadang-kadang bila kita diuji dengan kehilangan, kita rasa kehilangan. Tapi sebenarnya Allah kadang-kadang dia ambil sesuatu untuk bagi sesuatu. Kadang-kadang Allah dengan cara dia bagi sesuatu, sedang dia ambil sesuatu kadang-kadang. Suatu Nabi SAW daripada kecil tak pernah tengok muka ayah dia. Daripada kecil Nabi SAW merindukan ayah dia. Bila Nabi umur 6 tahun, ya Allah Ta'ala hadirkan daripada hati ibu Nabi nak ajak Nabi ziarah kubur ayah Nabi SAW. Kalau biasa pergi umrah, kalau pergi ke Masjid Nabawi, di belakang tu, di antara parking nombor 9 dan nombor 10, kata ulama, di situ dah kubur Abdullah, kubur ayah Nabi SAW. Tapi orang tak tahu, ramai tak tahu. Sedang kita dah berjalan ke kubur ayah Nabi tu, kerana pembesaran Masjid Nabawi. Di situlah dulu Nabi, ibu Nabi Siti Aminah, Ummu Aiman sebulan. Orang bila saya orang ni, dia suka duduk lama-lama. Kita mungkin awal-awal jumpa ni, ada yang dah biasa kenal lah. Yang baru nak berkenal, bila dah mula sayang tu, kejap lagi hari last, nak berpisah tu jadi susah. Sebab ikatan cinta tu. Nabi SAW duduk dekat kubur ayah dia dengan ibu dia, dengan Ummu Aiman, lebih kurang sebulan. Sampailah masa ditarik tangan Nabi untuk balik ke Madinah. Inilah kisah yang tercatat dalam sirah. Allah sedang siapkan hati Nabi untuk berdepan dengan satu kerja yang sangat besar. Sehinggalah sampai di satu kawasan yang bernama Aduh. Adik dan saya anak yang ke-8. Tapi alhamdulillah, sebab Allah pilih saya di antara bisikan mak saya. Makcik saya ni, sayanglah dia kan. Nabi SAW ialah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian yang kita semua lalu, semua Nabi dah lalu dah.
Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda Allah sayang. Makin banyak ujian yang Allah bagi, makin sayang Allah dekat dia. Kadang-kadang bila kita diuji dengan kehilangan, kita rasa kehilangan. Tapi sebenarnya Allah kadang-kadang dia ambil sesuatu untuk bagi sesuatu. Kadang-kadang Allah dengan cara dia bagi sesuatu sedang dia ambil sesuatu kadang-kadang. Suatu Nabi SAW daripada kecil tak pernah tengok muka ayah dia. Daripada kecil Nabi SAW merindukan ayah dia. Bila Nabi umur 6 tahun ya Allah Ta'ala hadirkan daripada hati ibu Nabi nak ajak Nabi ziarah kubur ayah Nabi SAW. Kalau biasa pergi umrah, kalau pergi ke Masjid Nabawi di belakang tu, di antara parking nombor 9 nombor 10 kata ulama, di situ dah kubur Abdullah, kubur ayah Nabi SAW. Tapi orang tak tahu, ramai tak tahu. Sedang kita dah berjalan atas kubur ayah Nabi tu. Kerana pembesaran Masjid Nabawi. Di situlah dulu Nabi, ibu Nabi Siti Aminah, Ummu Aiman sebulan. Orang bila saya orang ni dia suka duduk lama-lama. Kita mungkin awal-awal jumpa ni ada yang dah biasa kenal lah. Yang baru nak berkenal, bila dah mula sayang tu, kejap lagi hari last berpisah tu dia susah. Sebab ikatan cinta tu. Nabi SAW duduk dekat kubur ayah dia dengan ibu dia, dengan Ummu Aiman lebih kurang sebulan. Sampailah masa ditarik tangan Nabi untuk balik ke Madinah. Inilah kisah yang tercatat dalam sirah. Allah sedang siapkan hati Nabi untuk berdepan dengan satu kerja yang sangat besar. Sehinggalah sampai di satu kawasan yang bernama Abwa. Abwa dengan Madinah lebih kurang 150 km. Jauh. Jalan tu bukan jalan raya, bukan highway, bukit, belukar, batu, tak ada siapa kat situ. Di situlah Allah hadirkan satu kisah. Masa tu mak Nabi SAW sakit. Berguling ke kiri, berguling ke kanan, berahi. Dia panggil Nabi masa tu. Masa tu Nabi berumur 6 tahun. Kita kalau tengok anak-anak kecil umur 6 tahun sibuk dengan apa? Main game, Pilipin, boy. Tapi Nabi SAW masa tu matang ya. Nabi duduk kat sisi mak dia. Nabi tahu mak dia sakit ni. Apa Nabi buat? Nabi dibagi nasihat terakhir oleh mak dia. Mak dia kata, kullu hayy mayyit wa kullu jadidin bal. Wahai Muhammad, sesungguhnya semua yang hidup mesti akan mati. Semua yang muda mesti akan tua. Seolah-olah Siti Aminah tahu itu nasihat terakhir dan lepas ni dia takkan nampak dan takkan jumpa lagi anak yang dia sayang. Dan rupanya itulah saatnya Allah cabut nyawa Siti Aminah. Anak mana tak sedih tengok mak dia mati depan dia. Dia pegang tangan Nabi SAW setelah dikebumikan Siti Aminah untuk balik ke Mekah. Baru berjalan sikit, Nabi lepaskan tangan Ummu Aiman. Berlari balik Nabi ke kubur mak dia. Nabi peluk kubur mak dia. Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, tapi mak pergi dan mak tinggalkan saya. Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dah dalam dunia ni, tapi mak pergi dan tinggalkan saya. Kerinduan hati Nabi kepada mak dia. Masa tu umur Nabi 6 tahun. Tapi riwayat menceritakan bahawa 53 tahun lepas tu. Masa tu umur Nabi 59 tahun. Macam kita kat sini. Walaupun dah lama dah setengah kita yang dah tak jumpa dengan ayah kita, yang mak ayah kita dah tinggalkan kita. Tapi ketika umur Nabi 59 tahun, Nabi lalu lagi kawasan tu, Nabi duduk dekat kubur. Nabi beritahu dekat para sahabat, siapkan kemah kat sini, kita berehat sekejap. Nabi tak masuk dalam kemah, Nabi duduk depan kubur tu. Ulama beritahu Nabi duduk bersilang kaki Nabi. Nabi duduk macam ni. Nabi peluk. Sehingga kan air mata Nabi mengalir basah janggut Nabi. Masa tu Abu Bakar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Abu Bakar menangis sekali. Sebab orang yang kita sayang menangis akan menjadi sebab hati kita pun terasa sedih. Umar pun tak tahu kenapa Nabi menangis. Umar pergi belakang Nabi, peluk belakang Nabi, kata, ya Rasulullah, cukuplah. Ya Rasulullah, cukuplah. Umar nak pujuk Nabi. Kubur siapa ni ya Rasulullah? Nabi kata, ini Ummi. Ini Ummi. 53 tahun berlalu. Nabi tak pernah lupakan ibu dia. Nabi melalui susah payah untuk agama ni semata-mata supaya malam ni kita semua mengenal Allah sebagai Tuhan, supaya kita dapat sujud menyebut nama Allah. Nabi menerima ujian dan hati Nabi dilukai. Sehingga lepas kewafatan Nabi berlalulah zaman sehingga umat dia sampai kita semua, dan hati Nabi masih lagi dilukai. Hari ni kita nak bangun dalam keadaan kerisauan Nabi SAW. Duduk kat sini semata-mata nak dekat dengan Allah.
untuk hidupkan balik nilai jazbah agama dalam diri kita. Semoga Allah beri kekuatan pada saya sendiri untuk amal apa yang saya cakap. Semoga kita semua dapat amalan kita dan kita sampaikan apa kita insya-Allah. Doa sikit. InsyaAllah. Jadi kita nanti tidur, kita ambil uduk, ambil uduk bagus sebelum tidur. Habis kita siapa ambil uduk, malaikat teman dia tidur, doakan dia. Jadi sebelum tidur ambil uduk, dan bila tidur baca 3 kul. Kalau ingat kul Allahu ahad sampai habis, falak, lu benas. Kemudian tiup kat tangan, sapu seluruh badan. Nanti Allah lindung kita daripada apa-apa pula.